عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Apabila langit telah terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berselerakkan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkarkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya derhaka sahaja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang yang banyak berbakti itu benar-benar berada di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka benar-benar berada di dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Alhamdulillah, pertama kita melihat ayat ini merupakan ayat satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita supaya kita tahu bahawa kekuasaan yang sebenar adalah milik Allah. Di dalam ayat yang pertama kita melihat Allah mengungkapkan satu kalimah seperti ayat-ayat yang sebelum ini, ya, Al-Qari'ah, ya, berkaitan dengan nama kiamat. Izas sama'un syaqqat. Ya, dan di sini kita melihat idzas sama'un fatarat. Okey, yang maksudnya apabila langit terbelah. Di mana Allah memberikan satu peringatan di sini. Jadi kita lihat dulu kalimah Imam Ibn Katsir dalam bab ini, apa yang terjadi pada hari kiamat, lalu dimulakan dengan firman Allah, idzas sama'un fatarat, apabila langit terbelah, yakni pecah, seperti mana firmannya, idzas sama'u munfatirum bih, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu kerana Allah. Okey, di dalam ayat ini mengisyaratkan peringatan Allah kepada kita tentang kemunculan hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu bagaimana waktu saya baca tadi, kita dah baca terjemahan, dalam jiwa kita bagaimana. Kalau dalam jiwa kita tidak tersentuh walaupun sedikit, berarti iman kita bermasalah dalam beriman hari akhirat. Okay?
Kalau jiwa kita rasa tersentuh sikit, Alhamdulillah. Katakan Alhamdulillah dan ziadahkan, tambahkan lagi. Untuk dia lagi merasa takut, lagi merasa menggerunkan ya, tentang peristiwa yang Allah ceritakan seolah-olah nampak di mata. Balaghah yang Allah sampaikan ini isyarat peristiwa yang akan datang, tetapi seolah-olah kita dah nampak di mata. Dan kita melihat semenjak-menjak ini berbagai filem yang diterbitkan dalam bentuk-bentuk berlakunya kiamat. Ya, tapi dalam bentuk yang berbeza-beza. Mereka datangkan kiamat bentuk banjir besar, kiamat bentuk bumi sekadar terbelah begitu kan. Ya, komet sekadar berlanggar, terjunam ke dalam laut, mengeluarkan ombak dan berbagai-bagai bentuk yang kita katakan tak ada apa-apa tu. Itu juzuk yang kecil, kalau kita katakan juzuk yang kecil sahaja. Ya, dari contoh kiamat yang sebenarnya. Kalau kita menyaksikan contoh kiamat yang sebenarnya itu yang disebutkan dalam surah Al-Hajj. Ya, Allah menceritakan ya, peristiwa itu memang menggerunkan kalau orang yang mengandung boleh keluar anaknya, ya, gugur kandungannya. Orang yang mendukung baby buang campak anaknya. Campak. Mustahil. Ya. Seorang ibu mustahil mencampakkan anaknya kerana perasaan ibu. Bapa mungkinlah. Ya, tapi ibu tak. Takkan dibuatnya nak campak anak sesuka hati. Ya, kenapa? Allah campakkan kasih sayang dalam jiwa daripada anak. Tetapi pada hari peristiwa berlakunya kiamat yang sebenar, dicampak. Tak ada kendongnya. Dia tak bawa lari ya, dengan mengendong baby itu. Tak. Kenapa? Peristiwa itu menggerunkan, menakutkan. Jadi gambaran yang diberikan ini, Allah gambarkan peristiwa ini, bermulanya di antaranya berkaitan dengan langit yang terbelah. Seolah-olah mengisyaratkan bahawa ialah dalam Al-Quran menceritakan langit itu dibina. Cuma fahaman-fahaman kita disebabkan teknologi sains, dia mengatakan hanya lapisan-lapisan ya, yang tebal itu menyebabkan seolah-olah menjadi langit. Wallahu alam, ilmu di sisi Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila membicarakan langit, ia berada di dalam petala 7 petala langit kita ni, ya, dalam lingkungan ini, ya, kita hanya ada 7 petala langit yang sifatnya hanya Allah yang mengetahui. Bagaimana sifat yang sebenar? Tetapi setiap langit itu ada pintu masuknya. Ada pintu masuknya yang kita menyaksikan dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Misalan, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, bagaimana Rasulullah SAW nak melepasi tiap-tiap langit itu, dihentikan oleh malaikat, ataupun Jibril melalui pintu itu, minta izin dahulu. Berarti kita, ya, maksudnya jangan berharap, ataupun boleh kita buat kajian, tak menjadi masalah. Tetapi untuk melepasi setiap langit itu tidak semudah yang disangkakan. Ya, tak semudah. Barat menghantarkan, NASA menghantarkan dengan teknologi yang canggih melepasi beberapa tahap angkasa raya kita ni, ya. Tetapi masih lagi belum sampai ke langit yang pertama, jauh lagi. Jauh lagi. Tapi kita mengatakan baguslah untuk membuat kajian, ya. Adapun dia punya perancangan, pemikiran untuk tujuan apa dia pergi nak belah langit tu, itu Allah, wallahu alam, Allah yang mengetahui. Ya. Beria-ria sangat dia nak membelah langit itu sampai ke langit yang pertama, kedua, ketiga tu, Allah yang mengetahui apa yang terdetik dalam hati mereka. Tetapi kita faham, tak mustahil. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir di kalangan Yahudi dahulu memang bercita-cita untuk melepasi 7 petala langit itu. Kerana apa? Kerana beberapa perkara yang kita dah fahami melalui Al-Quran. Tapi kita yang tidak sensitif dalam perkara yang begini. Misalan, kita membaca kisah Adam dan Hawa yang berada di syurga. Tetapi kita tahu bahawa syurga itu, seperti mana ulama tafsir mengatakan, syurga terbahagi kepada 2. Syurga yang Adam dan Hawa itu duduk. Itu syurga dan Adam dan Hawa duduk itu bukan syurga yang bakal kita duduk nanti, insya-Allah. Kerana apa? Sifat syurga yang bakal kita duduk nanti, orang yang beriman akan duduk, para nabi duduk, kalau dah masuk dia tak akan keluar.
Itu yang dikatakan khalidina fiha abada. Kekal untuk selama-lamanya. Tetapi syurga yang Adam duduk adalah syurga yang sementara dia transit, sementara nak turun ke bumi. Oleh kerana itu kedudukan syurga itu di mana? Mereka bertanya-tanya. Ya, mereka bercita-cita untuk sampai ke tempat itu. Kenapa? Adam boleh hidup, berarti kita pun boleh hidup. Tu pasal bila mereka sampai ke satu tempat, dia tengok planet, dia kata, oh planet ini ada ciri-ciri seperti bumi. Sebab apa? Sebab nak duduk. Ya, sebab nak duduk. Apa ciri seperti bumi? Pada air. Kalau ada air, maksudnya ada oksigen di situ. Air dan oksigen hidup. Orang boleh hidup. Memang boleh hidup. Kan? Allah dah memberi penerangan dalam Al-Quran clear. Okay. Mereka cari di mana syurga tu yang penuh dengan keindahan. Tara syurga yang Adam duduk itu pun penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kehebatan, teknologi yang canggih di tempat Nabi Adam duduk tu, ya. Apatah lagi syurga yang bakal kita duduk insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tak ada amin pun. Amin. Okey. Baik. Itu satu. Dan kedua, kita tahu apabila Nabi Isa alaihissalam yang akan membuka satu perkara baru di muka bumi ini, perubahan politik dunia akan berubah bila Nabi Isa turun. Dan kita tahu memang Nabi Isa akan turun. Kita beriman dengannya. Ya, yang akan mengubah segala-galanya, yang akan membunuh Dajjal. Dan tabiat orang Yahudi, dia akan membunuh para Nabi. Itu je. Tabiat orang Yahudi dari dahulu, mana Nabi dia tak suka, dia akan bunuh. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka tak suka Nabi itu, mereka bunuh. Ikut suka mereka je, amboi. Ya, tak suka bunuh, tak suka bunuh. Itu Nabi. Itu pasal kalau kita orang Melayu, orang Arab tu, dia tak suka dibunuh lah. Dia serang, dibunuh. Apatah lagi bagi mereka, manusia selain daripada Yahudi adalah goyim. Apa tu goyim? Lembu. Bunuh. Tak jadi masalah bagi mereka. Okay? Dan mereka akan membunuh para Nabi. Dan saya rasa di antara kita pun tak tahu Nabi, kalau dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu, Nabi Isa duduk langit ke berapa? Tidak, Isra' Mi'raj tu tiap-tiap tahun buat kenduri, buat kendara dekat masjid. Tapi tak hafal kita. Kat mana Nabi Isa duduk. Ya? Tetapi mereka hafal. Mereka tahu. Dan mereka fokus. Mereka mencari tempat tu. Dahsyat ya. Orang Yahudi kan. Kalaulah Rasulullah SAW yang nak lahir beratus tahun lagi, mereka dah berhijrah pergi ke Madinah. Beratus tahun lagi nak lahir tu mereka dah hijrah dah pergi ke Madinah menunggu. Ini kan pula ya, Nabi Isa yang mereka tahu akan merubahkan. Mereka beriman, mereka percaya tentang apa yang Rasulullah sampaikan ni. Ya. Mereka menunggu kat mana Nabi Isa ni. Mereka mencari-cari kat mana Nabi Isa ni. Begitu kedudukan ya orang-orang kafir terhadap agama kita tu. Dan yang kemuncaknya berkaitan dengan Ar-Rahmanu ala arshis tawa. Ya, dan juga syurga yang dikaitkan berada melepasi 7 petala langit. Mereka akan cari. Mereka akan cari. Okey, tapi takkan sampai. Itu je. Kenapa? Dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan kepada Nabi Adam, di sinilah kamu akan duduk. Ya. Ya, di sinilah kamu akan duduk seperti mana disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya. Fa'azzallahum syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqar. Okay, bila sebut mustaqar tu, kamu akan tetap di muka bumi ini. Berarti kalau kamu mati, kamu akan mati di muka bumi ini. Tak ada tempat lain dah, tempat nak mati. Ya. Okey, baik. Jadi di situlah perkara yang berkaitan dengan langit, satu benda yang terkandung yang begitu hebat, tetapi Allah menceritakan berkaitan dengan langit satu pembinaan yang menakjubkan. Okey, pembinaan yang menakjubkan dalam ayat yang lain bila dunia menjelang kiamat ataupun hampir kiamat, bila disebutkan langit itu merekah, pecah.
seperti letupan bunga api, dan juga dia dicairkan seperti perak yang dicairkan. Maka itulah tanda kiamat, ya, yang paling besar yang mengakhirkan kehidupan kita di muka bumi ini. Baik. Allah mengatakan idzas samaa'u fatarat. Apabila langit telah terbelah, yakni pecah sebagaimana firman Allah, as-samaa'u munfatirun bih, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu kerana Allah. Ya, langit mengikut arahan Allah. Langit mengikut arahan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara makhluk-makhluk Allah yang mentaati arahan-arahan Allah. Berbagai makhluk Allah jadikan. Semua mentaati arahan Allah. Kecuali dua je. Kecuali dua. Siapa dia? Jin dan manusia. Jin dan manusia. Oleh kerana itu, beberapa perkara yang mana jin dan manusia dia tidak dapat mengetahui hakikatnya. Seperti siksaan di dalam kubur. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, di antara manusia ini diseksa di dalam kubur, azab-azab kubur ni, semua haiwan ke apakah semua mendengarnya kecuali dua makhluk ni, jin dan manusia. Ya. Allah halangkan pendengarannya. Membuktikan langit ini mentaati arahan Allah ataupun berbicara dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bertemu dengan perkara-perkara yang gaib begini, apa kaedah kita? Beriman. Akal kita takkan mampu untuk membicaranya. Persoalan gaib. Langit berbicara? Ya, langit berbicara. Neraka berbicara? Ya, neraka berbicara. Kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Dengan jelas, neraka, syurga, semuanya berbicara. Berarti ianya satu perkara yang mesti diimani, diyakini. Jangan banyak bicara. Ambil kaedah tu bila sampai Al-Quran dan hadis, walaupun tak sampai otak kita, tetapi kita beriman untuk menentukan kedudukan kita. Boleh tak seperti mana Abu Bakar membenarkan Rasulullah dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Kita tahu kan peristiwa Isra' Mi'raj, perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, tak logik di akal pada zaman itu. Zaman sekarang dah logik. Tetapi iman Abu Bakar membenarnya. Dia hukum logik, tak logik. Tetapi iman Abu Bakar membenarkannya, akhirnya pada hari ini kita menyaksikan perjalanan yang jauh itu boleh sampai dalam satu malam. Ya, dari sini ke Kelantan pun 40 minit. Ya. Begitu sekali. Iman Abu Bakar. Disebabkan kasi dia beriman. Mula-mula Abu Jahal, grup-grup tu datang untuk mengatakan kepada Abu Bakar, kamu percaya ke Muhammad mengatakan bahawa dia berjalan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan perjalanan itu makan hampir sebulan. Kalau dari Mekah ke Masjidil Aqsa sebulan, lebih kurang. Tiba-tiba satu malam, tak logik di akal. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah iman. Iman yang diberikan. Lalu dia mengatakan, Muhammad yang mengatakan. Ya, Muhammad yang mengatakan. Kalau Muhammad yang mengatakan lebih daripada itu, aku percaya. Subhanallah. Belum cerita Mi'raj. Mi'raj sampai hari ini pun kalau ikutkan akal kita tak boleh, tak mampu untuk percaya. Tak mampu. Maksudnya, perkara yang macam mana boleh melepasi 7 petala langit sedangkan paling hebat dihantarkan roket ke atas pun sampai ke bulan, ke atas sikit, tu je. Lepas tu dihantarkan satelit, dilepaskan satelit di mana-mana, tu je. Akal kita tak mampu. Tetapi iman kita mampu. Kerana apa? Allah membuat apa yang disukai. Fa'alu lima yurid. Dia akan buat apa yang disukainya. Basic, tuan-tuan dan perempuan, ini kaedah kita berhadapan dengan Quran dan hadis. Beriman dahulu. Ya, beriman dahulu. Jangan sampai kita bila tengok ayat-ayat yang apa ni macam ni, jangan tuan-tuan dan puan, kena berlatih. Kalau tak nanti kita jadi liberal. Dia tak boleh nak terima hadis-hadis yang begitu. Okey? Jadi ini kaedah kita dalam bab ini. Okey? Baik. Ayat yang mengatakan bumi ini berbicara,
Pertama, bumi dan langit. Langit. Ya. Di dalam surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Muka surat 427, juzuk ke-22, ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah tugas-tugas keagamaan kepada langit, bumi dan gunung ganang. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikul amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Okey. Maksudnya mereka, bab ini gunung ganang, bumi dan langit, Allah tawarkan tentang untuk memegang amanah. Mereka menolak. Ya, mereka menolak. Bagaimana menolak pun kita beriman, tak tahu bagaimana. Tapi mereka menolak. Fa'abaina an yahmilnaha. Ya, dia menolak. Kerana dia takut untuk memikul amanah itu. Okey. Kemudian cuba kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Juzuk yang pertama, ayat yang ke Oh, bukan, sorry. Maaf, bukan surah Al-Baqarah, surah surah Fussilat. Surah ke-41 ayat yang ke-11. Muka surat 477. Surah 41 juzuk 24 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Kedua-duanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Itu dia kedudukan langit. Dan kita telah bicarakan bagaimana kejadian langit mengikut seperti mana yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas, yang mana teori Big Bang tu mengikut penafsiran Ibn Abbas. Okey? Jadi asalnya langit masih dalam bentuk apa? Asap pada waktu itu. Dan kita telah membaca dalam surah Al-Anbiya bagaimana asalnya langit dan bumi itu dalam bentuk yang padu, bersatu. Okay, langit dalam bentuk yang padu, bersatu. Berlaku satu ledakan yang disebutkan oleh Ibn Abbas, ledakan yang kuat yang memisahkan langit dengan bumi. Ya.
Semua disebutkan dalam penafsiran Al-Quran, tuan-tuan dan perempuan. Saintis datang kemudian. Saintis datang lambat. Ya. Oleh kerana itu Al-Quran, beriman dahulu. Jangan banyak bicara, beriman dahulu. Bila Allah membuka, saya agak takjub ya, bila kita baca balik tafsir Al-Quran, macam mana ya? Tuan-tuan dan perempuan boleh fikir tak? Rasulullah berbicara, para sahabat dahulu, seorang petani, seorang peniaga, seorang hamba, yakni kategori yang tidak sama. Kalau dah sampai tahap hamba, kan, tak sama. Tetapi Rasulullah baca surah seperti ini, Al-Insyiqaq, Al-Infitar, Was-sama'i wat-tariq. Subhanallah, satu benda yang bagi saya, macam mana kan? Kita masuk-masuk, terus ajaran, dia ajar bab sains. Dahsyat tu. Tuan-tuan dan perempuan. Rasulullah ajar perkara astronomi pada para sahabat. Was-sama'i wat-tariq. Kita dah belajar. Demi langit. Dah satu bab. At-tariq. Satu benda yang kita pun tak tahu. Sebiji bintang yang berlubang yang mengeluarkan bunyi. Dahsyat tu kan? Rasulullah berbicara dengan para sahabat. Nak menceritakan Allah itu maha kuasa. Nak menceritakan kamu beriman. Para sahabat beriman. Was-sama'i wat-tariq. Penafsirannya jumpa pada abad ini. Bintang yang berlubang yang mengeluarkan bunyi. Kalaulah kita bersikap setengah orang, kenapa Allah sebut begitu? At-tariq, bintang bunyi, mana ada kan? Tetapi iman yang membenarkan. Pada hari ini kita menyaksikan apa yang Allah ceritakan. Oleh kerana itu persoalan-persoalan dalam Al-Quran dan hadis, beriman dahulu. Jangan bicara. Jangan nak kenapa begini, nak cari dulu tafsir dia apa. Tak. Beriman dahulu. Daripada ayat-ayatnya, makna-makna dia. Beriman dahulu. Lepas tu barulah. Jumpa tak jumpa, lain cerita. Mungkin pada kita hari ini tak berjumpa, tetapi pada hari akan datang, dia akan jumpa. Apabila teknologi bertambah canggih, dia akan jumpa. Semuanya telah disebutkan dalam Al-Quran. Baik, jadi di sini ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa langit pun berbicara. Ya, langit pun berbicara dan bumi pun berbicara. Bagaimana langit dan bumi berbicara? Katakan, wallahu a'lam. Ilmu di sisi Allah. Kita beriman. Kemudian Allah mengatakan wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, ya, ulama tafsir membahaskan tentang ayat ini, ya, serupa dengan ayat-ayat yang lepas. Bila saya tengok, ya, beberapa tafsir menyebutkan yang dimaksudkan pertama bintang-bintang. Di sini kawakib, bila disebutkan kawakib, maksudnya planet-planet. Dan kita pun telah mengetahui bahawa planet bukan 11. Ya, planet bukan 9. Yang disebutkan pada awal dahulu. Tetapi planet ini telah dijumpai dengan banyak sekali apabila teknologi moden ini muncul, maka bertambah-tambah hebat kejadian yang kita saksikan. Okay? Maha suci Allah, saya beriman dengan Allah yang menjadikan segala-galanya. Planet-planet yang ada pada galaksi kita ni sahaja berjuta-juta bintang-bintang dan planet-planet. Subhanallah. Kita belum bicara habis ni. Galaksi Bima Sakti ataupun Milky Way yang kita duduk ni, berjuta-juta bintang-bintangnya di bawah langit yang pertama. Itu baru satu galaksi. Apa astronomi kata? Saintis kata bahawa di bawah langit pertama ini pun mempunyai berjuta-juta galaksi. Maha suci Allah. Boleh gambar? Boleh nampak tak? Ke tak nampak? Okey, masing-masing ada astro kat rumah kan? Ya, buka channel-channel yang berkaitan dengan benda perkara-perkara yang begini. Tuan-tuan akan melihat kebesaran Allah. Janganlah tengok aja lawak, tengok itu semua. Cuba tengok, ya. Kita ada Animal Planet, apa lagi? Ya, Discovery, kita ada banyak benda-benda yang bermanfaat sebenarnya, menambahkan iman kita. Okey? Tengok. Saya bagi misal lagi, galaksi Bima Sakti ataupun Milky Way yang kita duduk mempunyai berjuta-juta bintang dan planet.
Tuan-tuan ambil satu beras, satu paket, satu kapit beras tu yang 10 kilo letak depan. Okey, boleh gambar? Boleh tergambar? Ke tak pernah beli beras, beli nasi je? Ya, okey. Beras tu ambil sebiji beras. Okey. Ambil sebiji beras. Itulah bumi. Dalam berjuta-juta atau itu pun dalam satu paket yang 10 kilo tu maksudnya tak sampai sejuta. Ribu je kot. Pernah kira? Tak pernah kira. Pernah makan je kan? Tak pernah kira pula. Kalau ada yang nak tolong kira ke? Tolonglah seorang buat kira. Lepas tu bagi tahu saya berapa. Okey? Dapat pahala tu kan? Baik. Keluarkan satu, kita letak tengah. Okey? Satu kampit beras, yang penuh beras tu, ambil satu, itulah nilaian planet bumi kita ni. Daripada beribu-ribu, itu beribu tu. Ya, berjuta-juta planet dalam galaksi Bima Sakti. Sedangkan di bawah langit kita ni, langit pertama, berjuta-juta galaksi. Boleh bayang? Itu pasal bila sampai ayat kiamat yang kita baca Al-Qari'ah tu, ya, itu adalah kemuncak dunia kehancuran yang hanya menunggu manusia mati saja. Ya. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yang disebutkan pada hari itu manusia berterbangan disebabkan apa? Disebabkan planet-planet dah belaga antara satu sama lain. Pum. Banyak kan? Berjuta planet tu. Bang. Sampai planet bumi kena hentakan yang hancur terus. Tak ada apa-apa. Kita berterbangan di atas udara. Kemana jatuh? Graviti dah tak ada. Maka di situlah berlaku hentakan. Kita berada di tengah. Na'udzubillah kita pula. Manusia berada di tengah-tengah. Pum. Hancur. Tara lori dengan lori pun belaga habis. Hancur kan? Kita tengok klip video tu, orang tu lari bawah lori habis. Hancur. Ini kan pula planet dengan planet. Belaga kita berada di tengah-tengah. Hancur. Okey. Oleh kerana tu, apabila digambarkan begitu, mengisyaratkan kedudukan yang menggerunkan. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ya. Kawalan di atas galaksi tarikan-tarikan planet-planet telah longgar dan terputus antara satu sama lain, maka mereka berlaga antara satu sama lain, dan itu adalah di antara kemuncak kiamat yang mana pelanggaran itu menyebabkan bumi, planet menjadi debu. Ya, habis dan kita pun habis. Waktu itulah bumi jadi sunyi sepi. Okey. Dan Allah kaitkan lagi wa idzal biharu fujjirat. Dan apabila lautan itu dijadikan meluap. Ali bin Abi Talib berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yakni Allah menjadikan sebahagian dari meluap pada yang lain. Al-Hasan Hasan Al-Basri berkata, yakni Allah membuat sebahagiannya meluap pada sebahagian yang lain hingga air mengering. Qatadah berkata, yakni air tawar bercampur dengan air masin. Ala kulli hal. Memang itu penafsiran yang saya baca yang mengisyaratkan kedudukan laut jadi berubah. Kita tahu laluan gunung berapi, ya, laluan gunung berapi ke dalam laut, ke atas darat, semua laluan-laluan itu yang akan berfungsi pada hari kiamat mengeluarkan kepanasannya, laut pun mengelegak, ya, mengelegak. Kemudian dengan hentakan planet-planet, ya, kata yang dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman yang mana saintis menganggarkan bahawa akan berlaku dukhan apabila meteor tu jatuh. Dikatakan jatuh di laut, dekat laut mati tu, laut apa? Caspian. Ya. Di sana laut hitam tu. Ya, dikatakan begitu. Dia akan mengeluarkan ombak yang besar, dan kisah tu kita tengok dalam cerita-cerita, ya, kononnya itu adalah bentuk kiamat. Ala kulli hal, nak menceritakan berlaku perubahan pada laut. Dan setengah ulama tafsir mengatakan, ya, perubahan yang besar, yang terlalu besar,
yang menjadikan seolah-olah sebahagian pulau hilang. Wallahu alam. Tapi nak menggambarkan kiamat itu teruk. Ya, kiamat itu teruk. Kemudian Allah mengatakan, wa idzal quburu bu'tsirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkarkan. Ibnu Abbas berkata yakni diperiksa. As-Suddi mengatakan lafaz bu'tsirat itu artinya bergerak sehingga isinya keluar. Okey. Dalam bab ini penafsiran berselisih. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan orang-orang yang dimati dikeluarkan. Dan di dalam tafsir yang lain pula mengatakan semua isi-isi bumi dikeluarkan. Disebabkan berlaku gegaran-gegaran di bawah, akhirnya isi-isi bumi dikeluarkan. Yang disebutkan dalam surah Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, apabila berlaku gegaran tu, ya, terhadap bumi, dan bumi mengeluarkan apa yang terkandung di dalamnya. Ya, ini mengisyaratkan juga bahawa ianya akan keluar, semua keluar. Dan peristiwa akhir zaman, kita tahu bahawa Al-Furat, sungai Furat akan mengeluarkan emas. Wallahu alam. Tetapi hadis mengisyaratkan kepada kita bahawa sungai Furat akan mengeluarkan emas. Okey. Dan Rasulullah mengatakan, jika keluar jangan kamu pergi ke sana. Oh, kita ni nak pergi lah kan. Kena pula orang duk kempen simpan emas. Ya. Kerana isu yang akan berlaku satu peristiwa yang menggerunkan. Okey. Ala kulli hal, perbahasan ulama dalam bab ini, kalau ianya kubur, ahli kubur dibangunkan, maka ianya sudah sampai di peristiwa mahsyar. Tetapi kalaulah kubur ini yang dimaksudkan, barang-barang yang keluarkan itu adalah peristiwa dunia menjelang kiamat, ataupun hari yang berakhirnya dunia, mengeluarkan semua isi-isi di dalamnya. Wallahu alam. Kemudian Allah berfirman, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Jadi ini jawapan idza apabila yang dimulai dari awal surah. Maksudnya apabila semua itu terjadi, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ayat ini agak menarik apabila Allah mengatakan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sesungguhnya tiap-tiap jiwa itu mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Di mana setengah ulama memperbahaskan dalam persoalan ini ialah berkaitan dengan peristiwa seseorang itu nak mati. Nak mati satu bab dan di akhirat satu bab. Kerana apa? Bila seseorang itu ajalnya nak sampai, dah kita tahu bahawa apa yang datang, ya, malaikat-malaikat yang datang duduk kiri dan kanan sebelum malaikat maut datang, dan beberapa perkara peristiwa dinampakkan, seolah-olah digambarkan kepada orang yang nak mati itu. Apa dia? Wallahu alam. Tetapi disebabkan dinampakkan perkara-perkara tersebut yang dikatakan bentuk-bentuk kebajikan, akhirnya orang-orang yang nak mati ini minta Allah tangguhkan kematian. Subhanallah, minta tangguhkan kematian. Di dalam surah Al-Munafiqun kita dah bicarakan. Mereka minta kepada Allah supaya ditangguhkan ajal mereka, jangan dicabut sekarang ni. Bagi tempoh. Tempoh tak lama. Mereka minta 1 minit, 2 minit. Itu je. Kerana apa? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Supaya aku dapat bersedekah. Dan aku dapat melakukan amalan soleh. Subhanallah, nak sedekah. Itu yang mengisyaratkan seolah dinampakkan bahawa sedekah akan menolong kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Fir'aun pada hari dia nak mati dah tenggelam, timbul. Kalau ikutkan dah tak ada apa-apa dah tu. Tetapi kenapa last minute tu dia boleh mengatakan aku beriman dengan Tuhan Bani Israel.
Dia boleh mengatakan, ya Allah, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel dan aku termasuk di kalangan orang Islam. Orang yang beriman. Nampak tak? Seolah-olah menggambarkan lagi bahawa iman akan muncul. Iman akan muncul di saat hari-hari kita nak mati itu. Subhanallah, dahsyat. Kalau iman muncul, kemaskan diri kita dengan keimanan. Sehingga Fir'aun boleh berkata, ya Allah, aku beriman dengan kamu. Maksudnya aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Iman muncul tu. Tu pasal dicuba nak beriman pada waktu itu. Tapi iman tidak laku. Dua tempat yang mana iman kita ditolak. Amalan kita ditolak. Melalui ayat tadi, kalau aku dapat bersedekah. Nampak tak? Okay. Pada hari alam nazak. Okay. Hari alam nazak ni, ya, waktu tu bawalah macam mana sekalipun harta kita, bawalah macam mana sekalipun amalan kita, habis. Kalau kita tak lafazkan suatu nyawa kita okey, maka dah habis dah dia. Yang kedua, pada hari matahari terbit sebelah barat. Matahari terbit je sebelah barat, tuan-tuan dan perempuan, itu kaul yang sahih, jelas. Dan kaul yang berselisih pandangan ulama, mana-mana tanda kiamat besar yang keluar. Ala kulli hal, jangan tunggu tanda kiamat besar yang keluar. Kalau keluar je tanda matahari terbit sebelah barat, waktu tu, walaupun nyawa kita belum sampai kerongkong, aku nak bertaubat, habis dah, tak diterima taubat. Baru nak sembahyang, habis dah, semua tertutup amalan. Siapa yang ada sembahyang dahulu, itulah yang istimrar atau berterusan, dia dapat pahala. Disebabkan dia menjaga istiqamah dia. Siapa yang dah bersedekah, walaupun banyak lagi reta belum sedekah, dah had situ sahaja yang diambil kira. Yang lain tu tak diambil kira. Subhanallah, dahsyat. Banyak harta aku, tak boleh dah. Itu pasal apabila Rasulullah mengatakan, apabila sampai satu ketika, macam mana hadis tu? Rasulullah kata, bersedekahlah sebelum sampai satu hari, bila kamu nak bersedekah, orang tak mau terima. Yang ulama mengatakan, di antaranya pada hari itu. Kita nak sedekah, orang tak nak. Pertama, dikatakan bahawa orang pun ada harta yang sebegitu, banyak. Masing-masing banyak. Okey, itu mungkin kalau berlaku pada zaman Nabi Isa. Wallahualam, matahari dah terbit ke belum? Wallahualam. Tapi kalau belum, amalan kita diterima lagi. Tapi letihlah. Aku nak bagi sedekah, orang tak nak terima. Nak bagi sedekah, tak nak terima. Berarti pahala kita hilang. Pahala sedekah tu tak ada. Betul banyak. Itu satu. Dan kedua, disebabkan dunia dah nak kiamat. Orang dah tengok matahari terbit sebelah barat. Kita bagi, tak nak. Buat apa aku lagi? Harta. Buatlah banglo. Buat apa? Dah nak kiamat dah. Matahari dah terbit sebelah barat. Ya? Macam seorang doktor. Dia kata kat kita, na'udzubillah, dia kata seorang tu, kamu, kanser kamu dah stage 4. Tinggal berapa bulan? Sebulan lagi. Waktu tu bagilah, naklah aku hadiah MERS. Dia nak ke? Agak-agak dia nak dah. Aku hadiahkan kamu banglo sebiji. Tak nak, tuan-tuan dan puan, dia nak nyawa. Aku nak nyawa. Aku doktor kata sebulan je aku nak nyawa. Itu dia. Waktu tu aku nak nyawa. Begitu juga dalam kisah dunia, menjelang kiamat, bila matahari terbit sebelah barat, aku nak amalan aku diterima, aku nak taubat aku diterima. Tapi tak terima. Ya, waktu itulah kita meratapi. Oleh kerana itu, bertaubat sebelum, maksudnya kalau ada masa bertaubat. Jangan tunggu matahari terbit ataupun nyawa kita dah nak mati. Okey, baik. Jadi di sinilah mengingatkan kepada kita bahawa alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Ya, oleh kerana itu mereka minta Allah tangguhkan. Kenapa? Ada yang terlepas pandang ataupun terlepas. Hatta disebutkan, ya, sehingga orang yang melakukan amal soleh pun bercita-cita untuk dikembalikan untuk melakukan amalan yang lebih baik. Ya, subhanallah. Tuan dan perempuan, kalau orang yang melakukan amalan soleh pun bercita-cita untuk hidup balik, bagaimana orang yang sentiasa dalam keadaan berdosa? Na'udzubillah min dzalik. Minta lindung kepada Allah, banyakkan istighfar. Baik. Kemudian di sini Allah mengatakan,
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Subhanallah. Ayat ini adalah ancaman bukan sebagaimana yang dianggap oleh sebahagian orang, bahawa itu adalah pertanyaan yang memerlukan jawapan. Lalu sebahagian orang menyangka bahawa Allah telah mengarah jawapannya dengan ujung ayat ini, hingga seorang dari mereka berkata, kemurahannya telah memperdayakan kita. Maksudnya Allah Maha Pemurah, kita terpedaya. Tak. Yang sebenar ayat ini Allah katakan, makna ayat ini adalah, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu hingga kamu berani derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah lagi Maha Agung. Di dalam hadis, yaqulullahu yaumal qiyamah, Ibnu Adam, ma gharraka bi, Ibnu Adam, madza ajabta mursalin. Pada hari kiamat, Allah berfirman, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu dari mentaati aku? Wahai manusia, apa jawapan kamu terhadap dakwah para rasul? Al-Baghawi telah menyebut dari Kalbi dan Al-Kalbi dan Al-Muqatil bahawa mereka berdua telah berkata ayat ini diturunkan berkaitan dengan Al-Aswad Ibn Syarik yang telah memukul Nabi namun tidak langsung dihukum oleh Allah. Okey. Nak menceritakan dalam ayat ini ataupun dalam hadis ini, Allah mengatakan, wahai manusia, apa yang memperdayakan kamu sehingga kamu melupa kepada Allah? Ayat ini di antara perkara yang penting, ya, apabila dibangunkan di mahsyar, kita akan cuba berdebat dengan Allah. Kita akan cuba berdebat. Tapi bolehkah kita berdebat? Kita cuba menyalahkan orang lain, ya. Kenapa aku jadi begini? Aku disesatkan oleh si fulan. Aku dibuat oleh si fulan. Dia tak nak salahkan diri dia. Dia cuba mencari orang lain untuk disalahkan. Na'udzubillah, syar. Ya. Dahlah di dunia dia cuba cari kesalahan orang. Sampai di sana dia cari pula kesalahan orang juga. Ya. Di sini Allah menceritakan beberapa tabiat manusia di hari akhirat. Dia cuba nak lepaskan diri dia, ditalakan kepada orang lain. Ya. Itu pasal pada hari kiamat Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Pada hari seorang lelaki itu lari daripada adik-beradik dia, lari daripada mak dan ayah dia, lari daripada isteri dan anak dia. Kes inilah, ya, semua nak menyalahkan pada dia. Ibu bapa nak salahkan dia, adik-beradik nak salahkan dia, anak isteri pun nak menyalahkan dia. Dia lari. Na'udzubillah. Dan di sini saya ketengahkan, ya, macam Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, manusia-manusia akan menyalahkan kejahilan. Okey, saya jahil ya Allah, jadi saya tak tahu. Tuan-tuan dan perempuan, kejahilan tidak pernah melepaskan diri kita dari neraka. Ingat, jangan gunakan alasan saya tak tahu. Allah dah berikan umur kita panjang untuk mempelajari agama. Fardu ain saja. Bukan banyak pun fardu ain. Fardu kifayah kita dah pegang start daripada kita mula kerja tu sampai hari ini fardu kifayah. Kenapa fardu ain kita tak pegang? Bukan banyak pun. Hanya dalam rukun Islam yang 5 dan masalah keimanan tu je. Tetapi kita buat tak kisah. Berbahaya. Atas dasar kami tak tahu, kami jahil. Wallahi summa wallahi, kalau seorang itu mampu belajar, dia tidak mahu belajar, dia akan dipertanggungjawabkan depan Allah dengan keadaan yang menggerunkan, mengerikan. Berat. Jangan sangka hidup ni senang. Dia boleh belajar, banyak-banyak keadaan, jalan-jalan yang boleh dia pergi belajar. Dia tak nak belajar, maka dia akan bertanggungjawab terhadap diri dia. Jangan sangka dia boleh lepas. Dan di sini, ya, Allah mengatakan, pertama ayat dalam surah Qaf. Dalam surah Qaf, kita menyalahkan siapa? Buka surah Qaf ayat juzuk 26, surah yang ke-50. Ayat yang ke-27.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Yang menyertai dia syaitan yang menyesatkan di dunia berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada di dalam kesesatan yang jauh. Okey, ayat ini syaitan menafikan. Kerana ayat sebelum tu kita menyalahkan, ya Allah, syaitan ni yang menyesatkan aku. Nak salahkan syaitan. Kan? Allah dah kata syaitan aduwukum, aduwwum mubin, musuh kamu yang nyata. Lalu waktu itu syaitan membalas, yang menyertai dia syaitan menyesatkannya di dunia berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada di dalam kesesatan yang jauh. Dia yang apa nak sebut? Bingung, bangau, ya, berada dalam kesesatan yang jauh. Lalu Allah mengatakan, la takhtasimu, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Itu dia. Pertama, kita salahkan jahil. Lepas tu salahkan syaitan. Nak salahkan siapa lagi? Okey, kita tengok dalam ayat yang berikutnya. Dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33. Ayat yang ke-67. Ayat 67, Allah berfirman, wa qalu rabbana inna ta'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutukkanlah mereka dengan kutukan yang besar. Okey? Dalam ayat ini kita menyalahkan pemimpin-pemimpin pula. Siapa suruh orang libatkan apa? Diri kamu dengan pemimpin pemerintah? Ya? Nak salahkan. Allah bagikan kamu akal, bagikan kamu pemikiran untuk berfikir, timbangkan. Ayat ini kita dah menyalahkan pemimpin-pemimpin. Tak pernah kita nak salahkan diri kita. Dalam ayat yang lain pula, pemimpin bertengkar dengan kita. Bertengkar pula. Di akhirat pun bertengkar. Di sini dah lah bertengkar. Bergaduh pula tu. Ya, di akhirat pun bertengkar, bergaduh juga. Kita salahkan pemimpin-pemimpin kita. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita nak menyalahkan diri kita? Bila? Di dunia ni. Kita bersiap salahkan, muhasabah diri. Maksudnya kita banyak muhasabah diri. Tak cukup tu, kita nak salah orang-orang yang rapat kita pula. Siapa dia? Di dalam surah Al-Furqan, ayat yang ke-28. Surah yang ke-25. Ayat yang ke-27 kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul-Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dahulu tidak menjadi si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mahu menolong manusia. Okay? Kita kata, ya Allah, misalnya aku ambil si fulan tu khalila, kawan rapat. Itu pasal kalau dalam bab berkawan, kita kena pilih. Bukan berkawan saja. Mencari isteri pun kena pilih, mencari suami pun kena pilih supaya tidak tersilap. Ya, tersilap. Kenapa? Kerana mereka akan membawa sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Tuan-tuan dan perempuan, ianya bukan satu main-mainan. Oleh kerana itu, sebelum kita bertengkar di akhirat, nak menyalahkan masing-masing, biarlah kita berubah di muka bumi ini. Ya, wallahu alam bisawab, kita berhenti di sini dulu. Ada apa soalan nak jawab?